dulu lah pukul 9 dah kita jalan. Okey, baik, ini kita akan sambung muka surat 191 surah At-Taubah ayat 30. 191 surah At-Taubah ayat yang ke-30. Okey. Kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, muka surat 191 ayat yang ke-30. Ayat 30 dah ke belum? Rasa macam dah minggu lepas. Dah Ustaz. Dah kan? Dah Ustaz. Ya, ini ayat yang ke-31 lah insya-Allah. Ayat yang ke-31. Minggu lepas kita ada cerita pasal jizyah. Betul kan? Kita cerita pasal jizyah. Wang ufti. Jizyah ni adalah bayaran yang ahli kitab perlu bayar pada negara Islam. Bayaran untuk menjamin keamanan mereka yang tinggal di negara Islam. Bayaran tersebut menurut Imam Syafi'i hanyalah 1 dinar setahun. 1 dinar setahun. Okey, 1 dinar setahun lebih kurang RM1,124 kalau harga ini lah. Harga ini 1 dinar. 1 dinar ini bersamaan dengan 4.25 gram, tak silap saya. Okey, 4.25 gram. Ini 1 gram lebih kurang dalam 26 lebih hari ini. So, hari ini 1 dinar punya harga RM1,124. Jadi jizyah yang ahli kitab kena bayar pada orang Islam setahun RM1,124. Bukan mahal mana pun. Itu pun yang wajib bayar lelaki sahaja. Orang tua, wanita, kanak-kanak tak wajib bayar. Zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar ada seorang Yahudi tua. Yang Umar radhiyallahu anhu tengok dia terngesok-ngesok berjalan kat Madinah, kat pasar Madinah. Maka Sayyidina Umar tanya dia, apa hal kamu ni dah tua duk berjalan kat pasar lagi? Maka Yahudi tu jawab, aku nak mencari orang yang boleh tolong aku, yang boleh bantu aku untuk bayarkan jizyah tahun ni. Sebab tahun ni nak habis dah, aku tak bayar jizyah lagi. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun dia kata, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata pada orang tua tu, kata pada sahabat-sahabat dia yang lain, mana boleh orang ni, masa muda dia dah banyak kali bayar jizyah untuk kita, takkanlah masa tua ni pun kita nak suruh dia bayar jizyah untuk kita dalam keadaan dia dah lemah macam ni. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu panggil orang yang tanggungjawab bertugas untuk kutip jizyah ni. Umar radhiyallahu anhu kata padam nama dia daripada list orang-orang yang kena bayar jizyah. Tengok. Walaupun jizyah tu mesti dikenakan kepada orang Yahudi dan juga Nasrani, tetapi jizyah tu tidaklah membebankan mereka. Kalau atas tahun 1,100 berapa tadi, RM24. Sama sekarang ni contohlah. Bil elektrik kita mungkin, maksudnya bil elektrik kita setahun lagi tinggi daripada itu. Jadi oleh kerana ini, ulama-ulama fiqh mengatakan boleh orang-orang Islam menolong orang-orang kafir membayar jizyah. Ada orang Yahudi Nasrani yang duduk kat negara kita, dia tak mampu nak bayar cukai perlindungan nyawa, perlindungan keselamatan, dia tak mampu. Jadi boleh orang Islam guna zakat, bagi sumbangan, kutip derma untuk bantu orang Yahudi ataupun Nasrani bayar jizyah mereka. Zaman Umar bin Abdul Aziz. Minggu lepas saya beritahu tuan-tuan Umar Al-Khattab. Maafkan saya, bukan Umar Al-Khattab. Zaman Umar bin Abdul Aziz. Zaman beliau, Amil ataupun gubernur yang bekerja untuk beliau di Mesir, hantar laporan pada Umar bin Abdul Aziz dengan berkata, jumlah jizyah yang dipungut, yang dikutip daripada orang-orang Yahudi ataupun Nasrani, makin lama makin sikit. Sebab ramai dah orang-orang yang Yahudi Nasrani ni masuk Islam. Maka
Umar bin Abdul Aziz tulis surat kat dia dengan nada yang agak marah. Dia kata apa dia? Engkau diangkat menjadi pemimpin dalam jabatan ni bukan untuk pungut pajak, bukan untuk pungut jizyah, tu bukan maksud utama. Engkau diangkat menjadi gubernur untuk menjadi manusia pada jalan Allah, tu maksud utama dia. Ni maksud utama jizyah ni bukanlah kita kata nak kayakan negara Islam, tak. Orang Islam dah boleh kaya dah dengan zakat-zakat, dah cukup dah sebenarnya. Jadi jizyah orang kafir ni banyak mana sangat. Jizyah orang kafir ni banyak mana sangat. Tujuan mereka bayar jizyah tu adalah untuk mereka tunjuk yang mereka sedia patuh pada undang-undang negara Islam. Itu je. Jadi bila mereka bayar, mereka punya keselamatan, mereka punya perlindungan terjamin di bawah pemerintahan negara Islam. Zaman selepas Khalifah Rashidin, banyak orang-orang yang asalnya mereka Yahudi dan Nasrani, mereka tinggal kat negara Islam, mereka masuk Islam. Walhal, kalau mereka masuk Islam, sesetengah mereka mungkin kena bayar zakat, lagi banyak pada kena bayar jizyah. Kalau bayar jizyah, RM1,124 setahun. Tapi kalau kena bayar zakat, kalau bisnesmen yang besar-besar, peniaga yang besar-besar, kena bayar zakat, jumlahnya lagi tinggi pada tu. Maka mereka, oleh kerana kesan mereka duduk kat negara Islam, mereka dapat layanan yang baik daripada orang-orang Islam, mereka sanggup masuk Islam. Walaupun mereka tahu bila masuk Islam, tak kena bayar jizyah, tapi kena bayar zakat yang kadang-kadang amountnya lagi tinggi pada kena bayar jizyah. Mereka sanggup masuk Islam juga. Kerana apa? Mereka terkesan dengan undang-undang, dengan peraturan negara Islam yang ada pada masa tersebut. Jadi orang kafir ada 3. Orang kafir bagi negara Islam ni ada 3 kelompok. Pertama dipanggil kafir mu'ahadun ataupun kafir zimmi. Kafir mu'ahadun ni adalah kafir yang bersedia duduk bawah pemerintahan negara Islam dan mereka sedia bayar jizyah, maka nyawa mereka, harta benda mereka dilindungi oleh pemimpin pemerintah negara Islam. Dipanggil kafir mu'ahadun. Kafir yang kedua adalah kafir musta'manun. Kafir musta'manun adalah orang kafir luar, bukan kafir negara Islam ni, orang kafir daripada luar yang datang untuk sesuatu urusan ke negara Islam. Datang nak berniaga ke, datang nak bincang satu perkara ke, datang nak bincang hal ekonomi ke. Dia bukan orang negara Islam. Dia orang kafir bukan tinggal negara Islam. Dia kafir tinggal kat negara lain. Maka dia datang ke negara Islam. Mereka ni dipanggil kafir musta'manun. Kafir yang diberi keamanan. Kafir yang diberi keamanan. Mereka tak perlu bayar jizyah lah. Yang ketiga dipanggil muharabun ataupun bahasa kita sekarang panggil kafir harbi. Kafir harbi ni adalah orang kafir yang orang Islam Allah suruh perangi mereka kerana mereka senantiasa berusaha untuk memerangi, untuk menghapuskan ajaran Islam daripada atas muka bumi. Okey, baik. Tu cerita pasal jizyah minggu lepas. Kemudian kita masuk. Allah nak terangkan kenapa Allah suruh perangi Yahudi dan Nasrani. Kenapa Allah suruh perangi ajaran Yahudi dan Nasrani. Ayat minggu lepas Allah Ta'ala kata, ayat 29, mereka tidak beragama dengan agama yang benar. Kenapa? Orang Yahudi menganggap Uzair anak Allah. Orang Nasrani menganggap Nabi Isa anak Allah. Uzair mereka anggap anak Allah sebab ada peristiwa. Uzair ni pertama dia dianggap anak Allah, tahu tak kenapa? Pertama kerana dia dah mati 100 tahun, lepas tu dia hidup balik. Sedangkan Allah buat dia mati hidup balik untuk tunjuk kuasa Allah boleh menghidupkan seseorang yang telah mati. Tapi mereka anggap itu tanda dia anak Tuhan. Yang kedua, setelah kitab original Taurat yang diturunkan pada Nabi Musa alaihissalam, kitab original Taurat yang diturunkan pada Nabi Musa alaihissalam telah dihancurkan dibakar oleh Raja Bukhtansar, Nebuchadnezzar. Kesemua kitab original dah tak ada kecuali Ten Commandment yang ada dalam tabut. Tabut ni ada dalam muka surat 40, surah Baqarah, muka surat 40 yang bawah sekali, cerita tabut. Orang putih panggil Ark of Covenant, ARK, Ark of Covenant. Orang putih buat cerita Indiana Jones pasal tabut tu lah. Jadi yang dalam tabut tu je yang masih ada lagi serpihan-serpihan original Taurat. Yang lain semua Raja Nebuchadnezzar dah bakar. Maka Uzair inilah ulama
yang mula menulis balik Taurat, yang mula menulis semula Taurat. Jadi sebahagian besar isi-isi Taurat yang ditulis semula ialah ditulis oleh Uzair. Uzair ni bahasa orang Arab panggil Uzair, bahasanya dalam Hebrew dipanggil Izra. Dalam bahasa Hebrew dipanggil Ezra. Uzair ni nama panggilan mesra orang Arab. Orang Arab Yahudi panggil Uzair ni dengan panggilan Ezra ni dengan panggilan Uzair. Jadi oleh kerana dia telah tulis balik Taurat tu, walaupun ada kecacatan, ada kekurangan pada Taurat yang ditulis balik, tapi kebanyakan isi yang ada dalam Taurat ditulis balik oleh Uzair. Jadi mereka, oleh kerana usahanya ni lah, orang-orang Yahudi menganggapnya sebagai anak Allah. Allah kata kata-kata mereka tu adalah kata-kata daripada mulut mereka sendiri. Zaman dulu, orang-orang yang soleh, orang-orang yang warak, orang-orang yang dekat dengan Allah, mereka digelar anak Allah. Zaman kita sekarang, kalau nampak orang tu warak, soleh, takwa, kita panggil apa? Wali Allah ni, wali Allah. Zaman kita sekarang kan. Zaman dulu orang yang warak, soleh, takwa, mereka digelar anak-anak Allah. Cuma anak Allah gelaran tu tak adalah sampai tahap Nabi Isa, macam orang yang Kristian agak Nabi Isa anak Allah. Tuan Sofi telah baca boleh? Muka surat 111 ayat atas sekali. Muka surat 111 ayat atas sekali. 111 Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, maka mengapa Allah menyiksa kamu kerana dosa-dosamu? Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya, tetapi kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakannya. Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Okey, baik. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan antara keduanya, dan kepada Allah lah kembali segala sesuatu. Okey, terima kasih Tuan Sofi. Ayat ni, orang Yahudi dan Nasrani berkata kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Maksud anak-anak Allah kat sini bukanlah bermakna Allah ayah mereka anak, bukan. Maksud anak-anak Allah kat sini adalah mereka adalah orang special bagi Allah. Di kalangan manusia, mereka inilah manusia yang paling special bagi Allah. Itu maksud anak-anak Allah. Contoh kita kalau kat office, ada staff yang dilayan mesra banding staff-staff lain, kita panggil apa? Anak bos. Anak bos, anak emas. Jadi anak bos, anak emas tu bukanlah maksud bos tu ayah dia. Dia anak kandung bos tu bukan. Tapi kerana layanan mesra bos pada dia dapat banyak keistimewaan berbanding pekerja-pekerja lain, maka kita kata dia anak bos. Jadi orang Yahudi dan Nasrani mereka gelar mereka anak Allah. Maksud anak Allah kat sini adalah orang special bagi Allah. Adapun Nabi Isa dengan Uzair ni bukan maksud macam tu. Nabi Isa dengan Uzair ni ialah memang betul-betul Allah Ta'ala jelmakan sebagai anaknya. Memang betul-betul Allah Ta'ala jelmakan sebagai anaknya. Lalu Allah kata, kata-kata mereka ini adalah kata-kata mereka warisi daripada mulut ke mulut. Tidak ada sebarang sandaran. Maksud tidak ada sebarang sandaran, Allah tak pernah turunkan dalam mana-mana kitab samawi, dan Allah tak pernah turunkan kepada mana-mana para nabi yang Allah tu ada anak. Baik Nabi Isa, Allah tak pernah. Baik Uzair, Allah juga tak pernah. Boleh? Okey, baik. Itu cerita minggu lepas. Hari ni pula, ayat hari ni pula. Muka surat 191, ayat bawah sekali. Ittakhadhu, mereka telah menjadikan. Ittakhadhu, mereka telah menjadikan ahbarahum, pendeta-pendeta mereka. Ahbarahum, pendeta-pendeta mereka. Wa, dan ruhbanahum, ulama-ulama mereka. Ruhbanahum, ulama-ulama mereka. Okey. Ahbar tu pendeta untuk Yahudi, manakala ruhban tu pendeta untuk Nasrani. Arbaban sebagai Tuhan-Tuhan. Arbaban sebagai Tuhan-Tuhan. Min daripada dunillah, selain Allah.
dunillah, selain Allah, wa dan al-masiha, al-masih itu Nabi Isa lah, al-masih Masaya Nabi Isa, ibna Maryam, anak Maryam, ibna Maryam, anak Maryam. Okey, Wan Izawani terjemahkan ayat kita ni, ayat pertama kita malam ni, Wan Izawani. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka telah menjadikan pendeta-pendeta mereka dan ulama-ulama mereka sebagai Tuhan-Tuhan daripada selain Allah dan Al-Masih anak Maryam. Okey, baik. Allah Ta'ala nak sambung lagi betapa mereka salahkan ayat kita 29 minggu lepas. Allah kata mereka tidak beragama dengan agama yang benar. Mereka tidak beragama dengan agama yang benar. Okey, mereka tidak beragama dengan agama yang benar. Jadi apa kesalahan mereka? Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan daripada selain Allah, dan juga mereka menjadikan Al-Masih Isa bin Maryam sebagai Tuhan juga. Mengenai Al-Masih Isa bin Maryam sebagai Tuhan, kita tak bincang sebab memang jelas mereka anggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Zaman Nabi Isa hidup tak ada lagi orang anggap dia Tuhan. Yang adanya orang beriman dengan dia sebagai Nabi dan orang yang reject dia bukan Nabi. Itu je. Lebih kurang 100 hingga 200 tahun setelah kewafatan Nabi Isa ataupun Nabi Isa diangkat ke langit, barulah ada ajaran yang menganggap Nabi Isa ni sebagai Tuhan atau anak Tuhan ataupun tiga dalam satu. Baik, ayat ni Allah berfirman, orang Yahudi dan Nasrani telah menjadikan rebai-rebai pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan daripada selain Allah. Imam Ahmad dan Imam Tirmizi, hadis ni adalah dibawa oleh Dr. Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar. Imam Ahmad dan Imam Tirmizi berkata, Ibnu Abi Hatim, nama dia adalah Adi bin Hatim. Dia bercerita ketika mana Rasulullah SAW, dia orang Arab. Adi bin Abi Hatim ni dia orang Arab, tinggal di Madinah. Orang Arab yang tinggal di Madinah. Tapi sebelum Rasulullah SAW datang Madinah, dia telah memeluk agama Nasrani, Kristian. Dia telah memeluk agama Kristian. Ketika Rasulullah SAW datang Madinah, maka dia dengan ayah dia, ketika dia dengar berita kedatangan Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabat ke Madinah, dia tak suka, maka dia dengan ayah dia iaitu Hatim, telah pergi meninggalkan Madinah, pergi ke Syam, tinggal kat Syam. Syria sekarang lah, tinggal kat Syam. Lalu dia ada kakak, Adi bin Abi Hatim ni ada kakak. Kakak dia dalam satu perjalanan telah ditawan oleh orang-orang Islam. Lalu kakak dia telah dia bawa ke Madinah. Setelah beberapa lama ditawan, kakaknya akhirnya meluk agama Islam. Kerana dapat layanan yang baik daripada orang-orang Islam Madinah, kakaknya akhirnya masuk Islam. Lalu setelah kakaknya masuk Islam, Rasulullah SAW bebaskan dia untuk dia pulang ke keluarga dia. Lalu kakak kepada Adi bin Hatim ni telah pergi berjumpa dengan Adi bin Hatim, lalu mengajak Adi bin Hatim untuk berjumpa Rasulullah SAW di Madinah. Kakak dia ni ajak adik dia, iaitu Adi bin Hatim, untuk berjumpa Rasulullah SAW di Madinah. Lalu oleh kerana dia ni ayah dia dah mati dah, Hatim tu dah mati dah. Ayah dia ni terkenal dengan orang-orang sangat dermawan. Ayah dia dulu kat Madinah, orang yang sangat terkenal dengan sifat dermawannya. Bila Nabi datang, ayah dia tak suka, ayah dia hijrah ke Syam. Ayah dia mati, ayah dia tak sempat jumpa Nabi. Jadi Adi ni, anak dia ni, Adi bin Hatim, dia pun bawa rombongan yang besar daripada Syam untuk bertemu dengan Rasulullah SAW di Madinah. Ketika mana dia bertemu dengan Nabi SAW, maka Nabi SAW membacakan pada dia ayat-ayat berkaitan Yahudi dan Nasrani. Nabi baca ayat-ayat berkaitan Yahudi dan Nasrani. Maka salah satu ayat yang Nabi baca, ayat 30-31 ni, antara ayat-ayat yang Nabi baca pada Adi bin Abi Hatim, ayat 30-31. Ketika mana beliau dengar Nabi SAW baca ini, maka beliau berkata,
Kata, wahai Muhammad, kata-kata kamu, kami menuhankan Isa, tu betul. Kami menuhankan Isa, tu betul. Tetapi kamu kata orang Yahudi dan Nasrani menganggap rebai-rebai dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan, itu tak betul. Itu tidak pernah berlaku pun dalam agama kami. Tak pernah berlaku pun dalam agama kami, orang-orang kami menganggap rahib-rahib, rebai-rebai, pendeta-pendeta sebagai Tuhan. Tak pernah berlaku. Maka Nabi SAW bersabda kepada Adi bin Hatim. Dia kata, wahai Adi, maksud ayat ni ialah apabila kata-kata rahib mereka, kata-kata rebai mereka, mereka lebih utamakan berbanding kata-kata Tuhan. Itulah maknanya mereka telah bertuhankan rebai-rebai mereka. Mereka tahu dalam Taurat cakap apa tentang Nabi Muhammad, tentang agama Islam. Mereka tahu. Tapi oleh kerana rebai mereka cakap lain, pendeta mereka cakap lain, rahib mereka cakap lain, mereka lebih ikut kata-kata rebai mereka, mereka lebih ikut kata-kata pendeta mereka berbanding apa yang Allah cakap dalam Taurat dan Injil. Inilah makna ayat ini. Mereka telah menjadikan rebai-rebai mereka dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan daripada selain Allah. Apa yang Allah halalkan dalam Taurat, dalam Injil, tapi rebai mereka haramkan, mereka ikut rebai mereka. Apa yang Allah Ta'ala haramkan dalam Taurat, dalam Injil, riba, rasuah dan sebagainya, Allah halalkan dalam Taurat, dalam Injil, tapi rebai dan rahib mereka halalkan, mereka ikut rebai mereka. Inilah maksud mereka menjadikan Tuhan-Tuhan rebai-rebai dan rahib mereka. Walaupun mereka tak pernah sembah sujud pada rebai dan rahib mereka. Maknanya, mereka lebih dengar cakap rebai dan rahib berbanding apa Allah cakap dalam Taurat dan Injil. Inilah maksud mereka menuhankan rebai-rebai dan rahib mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, bila sanggup dengar cakap rahib dan rebai, walaupun mereka perintahkan buat benda tak betul, itulah maknanya menuhankan mereka. Walaupun mereka tak pernah sujud sembah pada rebai dan rahib mereka. Nabi Ibrahim AS, dia cakap pada ayah dia, walhal ayah dia sembah berhala, tapi dia cakap apa kepada ayah dia? Jangan sembah syaitan. Dia cakap pada ayah dia, jangan sembah syaitan. Ayah dia kan sembah syaitan. Ayah dia tukang buat patung berhala. Tolong baca dia boleh? Puan Asmah tolong baca surah Maryam. Surah Maryam, muka surat 308 ayat 44. 308 ayat yang ke-44. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai anakku, janganlah engkau menyembah syaitan. Wahai anakku ke wahai bapaku? Minta maaf. Wahai ayahku. Sorry. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah syaitan. Sungguh syaitan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Terima kasih Puan Asmah. Nabi Ibrahim cakap kat ayah dia, wahai bapaku, jangan kamu sembah syaitan. Adakah ajaran sembah syaitan zaman dulu? Mana ada? Ajaran zaman dulu adalah ajaran sembah berhala, sembah patung, sembah tokong, tu ada. Mana ada ajaran sembah syaitan? Ya, mereka memang tak sembah syaitan, syaitan tak nampak. Tapi di sisi Allah, walaupun mereka sembah berhala, di sisi Allah, mereka sebenarnya sembah syaitan. Sebab apa? Syaitan yang suruh sembah berhala, mereka ikut cakap syaitan. Walaupun mereka tak mengaku sembah syaitan. Hari ni kalau lagi kat orang kafir yang sembah selain Allah, sembah pokok ke, sembah matahari ke, sembah patung ke, kita cakap kat dia sembah syaitan, dia marah, mengamuk dia. Dia sembah syaitan, mengamuk dia. Sebab dia kan sembah syaitan, dia sembah patung. Tiba-tiba kita kata dia sembah syaitan. Allah kata sembah syaitan sebab walaupun dia tak sujud depan syaitan, dia sembah berhala tu hasutan siapa? Ajaran siapa? Siapa yang suruh? Syaitan suruh. Sebab itulah Allah kata, jangan Allah suruh Nabi Ibrahim cakap pada dia, jangan sembah syaitan. Dalam bahasa Melayu, kita pernah dengar dalam bahasa Melayu kan, apa yang dalam bahasa Melayu kata, bertuhankan nafsu ataupun bertuhankan duit. Bahasa Melayu ada.
bertuhankan nafsu, bertuhankan duit. Adakah maksud bertuhankan nafsu orang tu sembah nafsu dia? Tak, macam mana sembah nafsu mana nampak? Bertuhankan duit, adakah maksud orang tu ambil duit letak banyak-banyak depan dia, dia sujudkan duit tu? Tak, bertuhankan duit maksudnya sanggup buat apa saja semata-mata kerana duit. Halal ke, haram ke, hak sendiri ke, hak orang ke, semua dia tibai. Itu maksud bertuhankan duit. Bertuhankan nafsu maksudnya benda tu dia tahu tak boleh buat, salah, berdosa, jalan juga. Sebab apa? Nafsu dia nak, dia ikut je lah. Itu maksud bertuhankan nafsu, bukanlah maksud bertuhankan nafsu. Bertuhankan nafsu tu maksudnya dia sembah nafsu dia, tak. Inilah maksud ayat kita sekarang. Mereka menjadikan rebai-rebai dan rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Maknanya mereka sanggup buat apa saja apa yang rebai rahib mereka suruh, walaupun mereka tahu benda itu berlawanan, bertentangan dengan kitab Taurat dan Injil mereka. Okey, baik. Lalu ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan makna ayat ni pada Adi bin Hatim, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, "Wahai Adi, setujukah kamu untuk kamu mengucapkan kalimah Allahu Akbar? Bahawasanya tidak ada siapa yang lagi benar, lagi besar daripada Allah?" Maka Adi bin Hatim kata, "Ya, saya setuju." Dia pun mengucapkan kalimah Allahu Akbar. Ketika mana dia mengucap kalimah Allahu Akbar, maka Nabi SAW tanya, "Wahai Adi, adakah engkau merasa keberatan untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah?" Maka dia kata, "Saya tidak merasa berat untuk mengucapkannya." Lalu dia pun mengucapkannya dan masuk Islam pada hari tersebut. Okay, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga Imam Ahmad, diceritakan sendiri oleh Adi bin Hatim. Lalu dia jadi seorang sahabat yang sangat baiklah. Okay, banyak juga hadis yang diriwayatkan oleh Adi bin Hatim. Masa dia datang jumpa Nabi kat Madinah, dia masih lagi pakai perak. Pakai salib kat dada dia, pakai rantai salib kat dada dia yang dibuat daripada perak. Maksudnya dia masih berpegang teguh lagi dengan ajaran Nasrani. Okey, baik, seterusnya sama ayat baru kita. Wa dan ma tidaklah, ataupun wa tu kita terjemah sedangkan, padahal ma tidaklah, umiru mereka disuruh, illa melainkan, li supaya ya'budu menyembah, ilahan Tuhan, wahidan yang esa, la tiada ilaha Tuhan illa melainkan huwa dia, okey, subhanahu maha suci dia dia Allah, amma daripada apa yang yusyrikun mereka sekutukan. Okey, Puan Ena telah baca. Puan Ena, habiskan ayat kita ni. Ini ya. Sedangkan Dan tadi mana? Berhenti tadi dan wama umiru tu, daripada wama umiru. Dan tidak mereka disuruh melainkan supaya menyembah Tuhan yang esa. Tiada Tuhan melainkan Dia, Maha Suci Dia daripada apa yang mereka sekutukan. Okey, baik. Terima kasih Puan Ena. Tadi saya tinggal satu ayat nak ceritanya orang musyrikin ni, Yahudi ke Nasrani ke yang sembah selain Allah ni, antara ajaran sesat orang musyrikin ialah mereka sembah patung. Mereka anggap patung tu adalah jelmaan daripada malaikat. Patung tu adalah simbolik lambang malaikat yang mereka sembah. Jadi kat akhirat nanti Allah tanya malaikat untuk sindir mereka. Allah tanya malaikat, "Wahai malaikat, mereka sembah engkau ke?" Malaikat jawab, "Tak, mereka sembah jin." Jin tu syaitan lah maksud. Tengok muka surat 433. Boleh tak? 433. Tolong baca Puan Zanaria, page 433 boleh? Boleh Ustaz. 433. 433 ayat 40-41.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada hari Allah menghimpunkan mereka semua, kemudian ia bertanya kepada malaikat, adakah orang ini menyembah kamu dahulu? Malaikat menjawab, Maha suci engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka adalah menyembah jin. Kebanyakan mereka pula percaya kepada jin syaitan itu. Jin. Ayat ni sebut jin lah. Maksud jin tu syaitan lah. Terima kasih Puan Sadaria. Jadi orang yang sembah berhala zaman Nabi Muhammad, mereka tak mengaku mereka sembah syaitan. Mereka mengaku mereka sembah malaikat anak Allah. Di patung-patung yang mereka ukir, yang mereka buat tu bagi mereka adalah simbolik kepada malaikat yang mereka sedang sembah. Jadi Allah tanyalah soalan ni depan mereka. Allah tanya malaikat depan penyembah-penyembah berhala tu, wahai malaikat, dulu kat dunia mereka sembah kamu ke? Mereka jawab, tak, mereka bukan sembah kami. Mereka sembah syaitan, jin. Allah Ta'ala cakap macam ni untuk buat mereka rasa lebih menyesal, rasa lebih rugi, rasa lebih hina, rasa lebih macam-macam lah, untuk buat mereka rasa menyesal sangat sembah selain Allah. Tuan Haji Syarif tolong baca muka surat 140 boleh? Ayat ni Allah sebut jin. Maksud jin kat sini syaitan lah. 140 ayat 100. Ayat 1 dia, Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin itu sekutu-sekutu Allah, padahal dia yang menciptakan jin-jin itu. Dan mereka berbohong dengan mengatakan Allah mempunyai anak lelaki dan anak perempuan, tanpa dasar pengetahuan Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari sifat-sifat yang mereka gambarkan. Okey, terima kasih Tuan Syahri. Tengok, Allah kata mereka menjadikan jin itu sekutu bagi Allah. Maksud jin kat sini syaitan lah, syaitan. Walaupun mereka zahirnya sembah patung A, patung B, patung C, yang mereka sembah tu sebenarnya adalah jin. Jin tu adalah syaitan-syaitan. Itu maksud jin kat sini. Okay, jadi kalau tanya mereka sembah syaitan ke? Marah mereka. Mereka kan sembah syaitan. Mereka sembah patung. Patung tu lah Tuhan. Kita kata mereka sembah syaitan. Mereka akan marah. Hakikatnya di sisi Allah, mereka sedang ikut apa yang syaitan telah berjaya hasut nenek moyang mereka. Okey, baik. Ayat yang kita refer ni berkaitan dengan tadilah. Berkaitan dengan orang Yahudi dan Nasrani anggap rebai-rebai mereka sebagai Tuhan-Tuhan, bukan sembah, tapi maksudnya dengar cakap. Apa yang rebai rahib pendeta mereka cakap, mereka ikut je. Walaupun mereka sendiri tahu benda tu berlawanan dengan kitab Taurat dan Injil mereka. Okey, baik. Bila masuk ayat ni, maka ada sebahagian mufassirin membincangkan tajuk taksub pada tok guru. Taksub pada tok guru yang tak dibenarkan ialah membenarkan apa saja kata-kata gurunya walaupun jelas berlawanan dengan Al-Quran dan hadis. Itu yang tak boleh. Taksub pada tok guru, pada guru-guru, yang haramnya ialah membenarkan apa saja kata guru-gurunya walaupun kata-kata gurunya, perbuatan gurunya berlawanan dengan Al-Quran dan hadis. Itu yang tak boleh. Adapun sekiranya guru-gurunya mengeluarkan pendapat yang bertepatan dengan Al-Quran dan hadis, kita ikut, kita follow, tak jadi masalah. Kita follow, tak jadi masalah. Yang masalah mereka ialah kata-kata guru mereka, pendeta mereka jelas berlawanan dengan Al-Quran dan hadis, tapi mereka ikut juga. Quran kata haram, guru-guru mereka kata halal, mereka ikut juga. Sebab apa? Menguntungkan kedua-dua pihak. Sebab tu mereka ikut juga. Sebab tu Allah kata mereka menuhankan. Adapun orang Islam, kita ini ikut ulama'. Kita ikut ulama' yang mengikut Quran dan hadis. Tu point dia. Kita ikut ulama' yang mengeluarkan hukum fatwa mengikut Quran dan hadis. Bukanlah kalau ulama' kita mengeluarkan satu kenyataan yang jelas berlawanan dengan Quran dan hadis, maka masa tu automatik kita kena reject ulama' tu. Kita kena ikut ulama' yang mengikut Quran dan hadis. Cuma jangan salah faham pula hari ni. Ada orang tanya soalan, awak nak ikut Imam Syafi'i ke nak ikut hadis Nabi SAW? Mana lagi utama? Ikut Imam Syafi'i ke ikut hadis Nabi SAW? Macam mana nak jawab? Kalau orang tanya? Awak ikut Imam Syafi'i ke ikut hadis Nabi SAW? Imam Syafi'i manusia biasa, boleh jadi salah.
Nabi maksum, tak salah. Macam mana jawab tu orang tanya soalan macam tu? Maka kita pun jawab ikut hadis lah. Nabi kat Imam Syafi'i boleh ikut hadis. Tuan-tuan dan puan-puan. Imam Syafi'i nak keluarkan sesuatu fatwa, bukan dia keluarkan ikut suka hati dia. Okey? Sebelum lahirnya imam-imam muhaddisin, sebelum adanya Imam Bukhari, sebelum adanya Imam Abu Hanifah, sebelum adanya Imam Malik awal, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i dah ada dulu. Sorry, maafkan saya. Imam fiqh, imam fuqaha ni, imam mazhab ni. Imam mazhab ni zaman mereka lebih awal berbanding dengan imam muhaddisin. Imam Syafi'i dengan Imam Bukhari mana lahir dulu? Imam Syafi'i lahir dulu. Imam Abu Hanifah dengan Imam Muslim, siapa lahir dulu? Imam Muslim lahir dulu. Jadi sebelum kitab-kitab hadis sahih dibukukan, imam-imam fiqh ni telah buat mazhab fiqh terlebih dahulu berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi kita kata, ikut Imam Syafi'i, ikut hadis. Habis itu kita ikut Imam Syafi'i, tak ikut hadis. Imam Syafi'i pun ikut hadis juga. Imam Syafi'i pun ikut hadis juga. Kadang-kadang orang tanya kita, awak ikut Imam Syafi'i ke ikut hadis? Ikut Nabi ke ikut Imam Syafi'i? Tuan-tuan dan puan-puan, kita tak mampu nak ikut Nabi sebab kita tak ada ilmu tentang perbuatan Nabi, amalan Nabi. Sebab tu kita ikut seorang imam yang banyak menghabiskan masa mengkaji tentang kata-kata Nabi dan perbuatan Nabi. Kita kena ikut hadis juga. Baik, cakap kat dia. Kalau awak nak ikut hadis Nabi juga, kalau awak nak ikut hadis Nabi juga, awak tahu tak Nabi cakap apa dalam hadis? Nabi sebut dalam sebuah hadis, jangan tulis kata-kata aku. Nabi pernah sebut dalam sebuah hadis, jangan tulis kata-kata aku. Kenapa Nabi tak bagi tulis? Sebab Nabi takut kata-kata Nabi itu, Quran bila turun ayat, Nabi suruh tulis. Masa bila turun ayat Quran, Nabi suruh tulis ayat Quran. Tapi bila Nabi cakap hadis, Nabi cakap kat sahabat-sahabat, jangan tulis. Kenapa maksud Nabi jangan tulis? Kerana Nabi tak nak orang-orang terkeliru antara hadis dan ayat Quran. Zaman Nabi bila turun ayat, Nabi ada penulis-penulis wahyu yang Nabi akan suruh tulis wahyu daripada Nabi SAW. Tapi apa yang Nabi riwayatkan bukan Quran, Nabi tak bagi tulis. Sebab tu ilmu penulisan hadis mula menjadi satu silibus setelah 100 tahun kewafatan Nabi SAW. Pencetus kepada ilmu tulis hadis ni adalah Ibnu Shihab Az-Zuhri dengan Ibnu Hazm. Dua orang dialah pencetus pada penulis ilmu hadis. Ibnu Shihab Az-Zuhri dan juga Ibnu Hazm. Imam Ibnu Hazm, dua orang. Jadi kalau ikut hadis, Nabi tak bagi tulis hadis. Tapi Imam Bukhari tulis, Imam Muslim tulis. Banyak lagi imam tulis hadis. So macam mana? Jawapan dia, kita ikut ulama yang mengeluarkan hukum berpandukan hadis Nabi SAW. Jangan terkesan dengan kata-kata, nak ikut Imam Syafi'i ke ikut Nabi? Nak ikut Imam Syafi'i ke ikut Nabi? Tu ayat nak pancing tu. Nak ikut Imam Syafi'i ke ikut Nabi? Ikut Nabi lah, Nabi maksum. Ulama tak maksum. Ulama boleh jadi silap, boleh jadi salah, boleh jadi betul pendapat dia. So nak ikut Nabi macam mana? Ikut hadis yang sahih saja katanya. Hadis yang sahih saja kat mana? Kitab Bukhari. So tanya dia balik, siapa yang menentukan kitab Bukhari itu sahih? Siapa yang menentukan hadis-hadis dalam kitab Bukhari itu semuanya sahih? Ulama? Ulama juga. Jadi kalaulah nak ikut hadis Bukhari, maksudnya ikut ulama jugalah. Sebab ulama-ulama yang menentukan hadis-hadis dalam kitab Bukhari itu hadis sahih. Lainlah kalau Nabi bersabda semasa Nabi hidup, wahai sahabat-sahabatku, wahai orang Islam, ikutlah kamu kitab Sahih Bukhari. Tu ya. Memang kita ikut Nabi 100%. Sebab kitab Sahih Bukhari pun Nabi yang menentukan ini sahih. Jadi jangan terkesan dengan kata-kata nak ikut Imam Syafi'i ke ikut hadis Nabi SAW. Kita ikut Imam Syafi'i ke, kita ikut Imam Abu Hanifah ke, kita ikut Imam Ahmad ke, sebenarnya mereka juga mengeluarkan hukum berdasarkan hadis Nabi. Habis itu kalau ikut hadis Nabi, kenapa sampai 4 mazhab? Perbezaan pendapat di kalangan, perbezaan pendapat mengenai kata-kata Nabi ni berlaku sejak zaman Nabi Muhammad. Bukanlah kata, khilaf ni hanya ada di kalangan 4 mazhab. Tak. Zaman dulu mazhab lagi banyak. Daripada banyak-banyak mazhab tu akhirnya 4 saja yang berkembang. 4 mazhab ni lah yang berkembang.
Jadi kita kata, kita ini ikut Imam Syafi'i bukanlah bermakna kita kebelakangkan kata-kata Allah dan kata-kata Nabi. Tak, kita ikut Imam Syafi'i ke, kita ikut Imam Abu Hanifah ke, kita yakin mereka mengeluarkan hukum bersandarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Boleh? Satu lagi, jangan terkesan dengan zaman sekarang ni, kata-kata, oh hadis sahih sahaja. Kita beramal dengan hadis sahih sahaja. Hadis dhaif tak boleh beramal, tak boleh sampaikan. Hadis yang betul-betul kita kena reject hadis palsu. Hadis yang betul-betul kita kena reject, kena buang tong sampah, hadis palsu. Tu yes. Adapun hadis hasan, hadis dhaif, kita tak boleh anggap dia macam surat khabar biasa tepi jalan, nak buang-buang tak boleh. Imam Bukhari, dia ada anak murid. Anak murid dia siapa dia? Imam Tirmizi. Dalam kitab Jami' Tirmizi ada tak hadis dhaif? Ada. Anak murid Imam Bukhari karang kitab hadis. Imam Bukhari tahu anak murid dia buat kitab hadis, dan anak Imam Bukhari tahu dalam kitab hadis anak murid dia ada hadis dhaif. Imam Bukhari tak kata pun, buanglah kitabmu tu, pakai kitab aku je. Kitab aku kan semua hadis sahih. Tak. Imam Bukhari tak cakap macam tu pun. Kerana Imam Bukhari tahu boleh menyampaikan hadis-hadis yang dhaif, cuma tak kuat dalam nak berdalil dan juga berhujjah. Imam Bukhari, tuan-tuan dan puan-puan, selain kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari ada karang banyak lagi kitab-kitab hadis yang lain. Sebab tu kadang-kadang Rawahul Bukhari, kita dengar Rawahul Bukhari, kita jangan salah faham. Ada juga Rawahul Bukhari tapi dhaif. Ada juga, ada. Contoh, kitab Tarikhul Akbar. Tarikhul Akbar, yes. Kitab hadis karangan Imam Bukhari. Satu lagi kitab Al-Adabul Mufrad. Kitab hadis juga, karangan Imam Bukhari juga. Dalamnya ada hadis dhaif. Ada hadis dhaif. Imam Bukhari, kitab terakhir karangan dia Sahih Bukhari lah. Dia tak kata pun, okey, sekarang saya dah ada Sahih Bukhari. Jadi kitab-kitab saya lain sebelum ni semua bakar, buang. Sebab saya dah ada kitab sahih semua ni, jadi yang lain tu bakal buang. Tak, kita jangan terkesan kata-kata tersebut. Boleh? Okey, baik, tu kita bincang lain lah nanti. Jadi nak ceritanya, ada orang menggunakan ayat ini, ada orang menggunakan ayat kita ini untuk mengatakan, oh kita taksub dengan mazhab Imam Syafi'i. Sampai mazhab ni semua tak betul. Tak. Kita tak taksub dengan mazhab Imam Syafi'i. Kita kata, kita ikut mazhab Syafi'i sebab sangkaan kita, mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i telah memilih yang paling afdal, inilah amalan dia. Apa yang orang mazhab Hanafi amalkan, apa yang orang mazhab Hambali amalkan, apa yang orang mazhab Maliki amalkan, bagi kita betul juga, tak salah pun. Cuma bagi kita yang paling afdal yang Imam Syafi'i buat. Siapa nak buat yang mazhab lain, tak ada masalah. Kita tak kata halal, kita tak kata haram, tak kata salah. Yang salahnya ialah mazhab yang kata dia punya kefahaman je betul. Dia punya kefahaman je betul. Orang lain punya kefahaman, orang lain punya amalan semua tak betul. Tu yang jadi masalah. Okey, baik. Sambung ayat kita sekarang. Poin yang dah baca tadi. Sedangkan mereka tidak disuruh melainkan menyembah Allah yang satu. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka tahu ayat utama bagi setiap kitab Allah adalah menyuruh menyembah Allah yang satu. Itu mereka semua tahu. Sebab tu ketika mana Allah suruh Nabi ajak orang Nasrani masuk Islam, apa Allah kata pada Nabi? Tolong terjemahkan dia boleh? Wan Maisarah Mukhtar, tolong terjemahkan. Muka surat 58 ayat 64. Okey, sekejap. Ayat 64. 58-64. Okey, Ya. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimah pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahawa kita tidak akan menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahawa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahawa kami adalah orang Muslim. Okey. Terima kasih Puan Maisarah. So apa yang saya nak sampaikan dalam ayat ni? Semua agama asalnya Allah tu Esa. Baik agama Nabi Musa, agama Nabi Ibrahim, agama yang diturunkan melalui Taurat, Injil, Zabur, semua ajaran Nabi Ibrahim, semua sama, iaitu Allah tu Esa. Tiada sekutu, tiada Tuhan-Tuhan lain selain Allah.
Ni ayat ni. Allah suruh Nabi sampaikan pada Yahudi dan Nasrani. Waktu ayat kita sekarang, Allah kata, mereka berani mengatakan Allah Ta'ala ada anak Uzair ke, Isa ke, sedangkan mereka tidak disuruh melainkan menyembah Allah yang Esa. Mereka pun tahu, ajaran sebenar adalah menyembah Allah yang Esa. Tetapi ketika mana rahib-rahib ataupun rebai-rebai mereka mengatakan Allah ada isteri, Allah ada anak, mereka ikut juga. Itulah maknanya mereka telah anggap rebai-rebai dan rahib-rahib mereka macam Tuhan juga. Walaupun Allah cakap lain, rebai-rahib mereka cakap lain, mereka lagi rela ikut rebai dan rahib mereka. Okay. Allah kata penutup ayat 31 ni, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maha suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Tuan-tuan dan puan-puan, subhanahu ni, kita selalu sebut subhanallah, maha suci Allah. Kenapa kita sebut maha suci Allah? Allah Ta'ala ni telah dikotorkan oleh orang kafir dengan apa? Adakah orang kafir kata Allah comot, Allah buruk, Allah busuk, Allah pendek, Allah gemuk, Allah huduh? Adakah orang kafir dekat macam tu? Tak. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala ni kita sebut subhanallah, kita sebut la ilaha illallah, kita telah mensucikan Allah daripada satu kelemahan. Apa kelemahan? Kelemahan bagi Allah ialah bila orang tu kata Allah ada isteri, Allah ada anak, Allah ada sekutu. Itu satu kelemahan bagi Allah. Tuan-tuan, kalau orang cakap kat saya dah ada isteri, saya dah ada anak, adakah itu satu kekurangan, kecacatan, kelemahan bagi saya? Tak. Normal. Orang ada isteri, ada anak, normal. Bahkan bagi manusia, orang yang kaya, ada duit banyak, kereta hebat tapi tak ada pasangan, contohlah, kita nampak kehidupan dia ada kurang. Kita tak kata dia berdosa, kehina, kecacat, tak. Ada kurang. Bagi manusia, ada isteri, ada anak, ada pasangan, ada kawan-kawan, ada share partner, benda tu tak jadi masalah. Tidak menjatuhkan ke ketinggian kemuliaan manusia. Adakah orang marah bila orang kata dia ada isteri dan anak? Marah dia. Mana boleh kata aku ada isteri dan anak? Jatuh maruah martabat aku. Tak ada pun. Orang marah bila kita tuduh dia pencuri, perompak, penyamun, kita tuduh dia, ya, kata-kata tu memang dia patut marah. Sebab kata-kata tu kata-kata yang menjatuhkan maruah martabat dia. Adapun Allah, orang musyrikin tak adalah kata Allah ni pencuri ke, penyangak ke, apa lagi, comot ke, huduh ke, tak. Orang musyrikin kata Allah ada partner, ada isteri dan anak. Kata-kata tu dah cukup untuk buat martabat Allah jatuh jadi rendah, jadi hina. Kerana apa? Manusia, contoh ni sekadar contoh nak faham maha suci Allah. Manusia, bila dia bujang, dia tak kahwin lagi, lelaki lah ni, dia bujang tak kahwin lagi. Maka masa tu dia berhak buat keputusan apa saja untuk diri dia. Cuti raya Cina ni, dia nak balik kampung dia ke, tak nak balik kampung dia ke, dia nak kerja ke, dia nak bercuti Langkawi ke, tak ada orang nak halang dia. Sekati dia seorang-seorang. Betul kan? Tapi bila lelaki ni dah kahwin, dia ada isteri, lelaki ni dah kahwin, dia ada isteri, walaupun dia ketua keluarga, dia buat keputusan, tapi kadang-kadang keputusan dia tu boleh berubah sebab berlawanan dengan kehendak isteri dia. Okey, berlawanan dengan kehendak isteri dia. Raya ni diputuskan, raya pertama lepas dia kahwin bulan 2 ni, bulan 4 ni raya, contohlah, dia putuskan balik rumah mak ayah dia dulu. Dia suami, dia putuskan balik rumah mak ayah dia dulu. Isteri dia muka moyok, muka sedih, tak jawab, tak melawan, tapi muka moyok, muka sedih. Sebab sebelum ni tak pernah beraya, tak pernah lagi hari raya tak bersama ibu bapa. Jadi bila first time nak raya bersama tanpa ibu bapa ni, raya mak mertua dulu ni rasa lain macam. Jadi si suami ni tadi, oleh kerana isteri dia moyok, sedih, dia pun terpaksa tukar keputusan. Okeylah, raya ni raya rumah awak dulu. Raya kedua balik rumah saya pula, okey? Tengok. Walaupun dia ketua keluarga, walaupun dia ketua dalam rumah tangga tersebut, tetapi keputusan dia boleh berubah sebab ada isteri. Lemah ke tak? Lemah ke tak? Lemah. Walaupun isteri dia tak garang, tak backing, tak marah, tak tengking dia, tapi dia tengok isteri dia moyak, dia dah berubah keputusan. Itu tanda lemah bagi suami itu. Tuan-tuan dan puan-puan, macam itulah kalau kita kata Allah ada isteri, Allah ada anak, Allah ada partner, itu lambang kelemahan bagi Allah. Allah nak buat satu perkara, tiba-tiba partner dia tak setuju. Allah nak buat satu perkara, tiba-tiba kalau dia ada isteri dia tak setuju.
maka Allah kena ubah keputusan, Allah Ta'ala kena tukar keputusan sebab isteri tak setuju, anak tak setuju. Itu lambang lemah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita sebut subhanallah, maha suci Allah ni, bukanlah orang kafir sifatkan Allah ni buruk, cacat, hina, lembek. Tak. Orang kafir hanya kata Allah ada isteri, Allah ada anak. Itulah sebenarnya kekejian bagi Allah. Itulah sebenarnya kelemahan, kekurangan, kecacatan bagi Allah. Orang yang kata Allah ada isteri walaupun niat dia baik, orang yang kata Allah ada anak walaupun niat dia baik, orang ni Allah sangat marah. Allah sangat murka sampai Allah tak akan keluarkan dia dalam neraka sampai bila-bila. Orang zina Allah marah, orang minum arak Allah marah. Orang berjudi Allah marah. Tapi selagi dia tak syirikkan Allah, satu hari nanti Allah Ta'ala akan ampunkan dia, keluarkan juga dia daripada neraka masuk dalam syurga. Tapi orang yang kata Allah ada isteri, Allah ada anak ni, sampai bila-bila Allah tak akan ampunkan dosa. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, Allah marah sangat. Allah Ta'ala marah sangat bila orang cakap Allah ada isteri, ada anak. Tengok surah ni, Maryam. Surah Maryam. Kalau baca Puan Tenti Sam boleh, surah Maryam. Boleh Puan Tenti Sam, surah Maryam. Boleh Ustaz. Allah nak kata, langit dan bumi hampir nak pecah sebab orang kata Allah ada anak. Padahal kalau orang kata saya ada anak, tak adalah mengamuk. Tak ada. Kita normal, manusia ada anak, benda normal. Tapi Allah, orang kata dia ada anak, Allah murka sangat. Sorry, saya muka surat je. Biasa kalau cakap sampai cari dia tak jumpa. Okey, 311 buat. 311 surah Maryam ayat 9 ayat 10. Ayat 11, 9, 10, 11. 311. Ayat 9 hingga 11 Ustaz. Sorry, 90, 91, 92. 91, 92. Bismillahirrahmanirrahim. Kerana mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak, dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Okey, 90 poin tertinggal. 90, 91, 92. 90 tu poin dia. Hampir saja Okey, puan, maafkan saya. Baca pada 88 lah. 88, 89, 90, 91, 92. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh kerana ucapan itu. Kerana mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak, dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Okey, terima kasih. Allah punya marah, Allah punya murka, langit, bumi, gunung, ganang hampir pecah. Langit, bumi, gunung, ganang hampir pecah sebab orang kata Allah ada anak. Punya marah Allah Ta'ala terhadap orang yang kata Allah ada anak. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, la ahadan asbaru ala Allah ala adhan sami'ahu. Tidak ada seorang pun lebih bersabar daripada Allah terhadap perkara yang disakiti, yang didengarinya. Kita ini, orang cakap kita macam-macam. Kita bersabar kan? Contohlah orang tuduh kita, orang fitnah kita sabar. Betul kan? Ada orang boleh bersabar. Tak ada orang yang tahap kesabaran lagi tinggi pada Allah. Siapa bila orang tu kata Allah ada isteri, Allah ada anak, Allah sebenarnya nak marah sangat, tapi Allah lebih bersabar berbanding orang yang sabar atas muka bumi. Tuan-tuan, orang tu kata Allah ada anak je, dia tak kata Allah bodoh ke, miskin ke, pendek ke, gemuk ke. Tak. Dia tak kata Allah. Dia kata Allah ada anak. Kata-kata Allah ada anak ni cukup-cukup memurkakan Allah. Sangat-sangat memurkakan Allah. Sebab tu tuan-tuan, Allah suka sangat siapa baca qul huwallahu ahad, Allah bagi dia pahala. Nabi sebut dalam hadis, wa inna la ta'dilu thulusal Quran. Sesungguhnya surah itu menyamai 1/3 Al-Quran. Baca qul Allah pendek ayat dia. 4 ayat dia. Tapi Allah suka Allah bagi 1/3 Quran. Kenapa tahu tak tuan-tuan? Kenapa Allah bagi macam tu sekali? Ketika mana orang sebut Allah ada isteri, Allah ada anak, Allah marah murka, tiba-tiba ada seorang yang dia kadang-kadang semayang lambat, contohlah. Kadang-kadang tengok maksiat, kadang-kadang cakap maksiat. Tapi bila dia baca Qul huwallahu ahad, dia telah menafikan kepercayaan, keyakinan berjuta manusia.
Hari ini berjuta manusia kata Allah ada isteri, Allah ada anak. Betul kan? Orang Kristian berapa ramai? Orang Yahudi berapa ramai? Kata Allah ada isteri, ada anak. Allah murka dengan kata-kata tu. Tiba-tiba dia di kalangan dalam keadaan ramai orang kata Allah ada isteri, ada anak. Ada orang yang kata Allah tu Maha Esa, tak pernah beranak, tak ada pasangan, tak pernah ada partner. Allah suka sangat dengan kata-kata dia. Allah bagi pahala untuk bacaan dia 1/3 Al-Quran. Analogi dia macam ni lah, nak faham betapa gembiranya Allah bila orang baca subhanallah, bila orang sebut qul huwallahu ahad. Analogi dia macam, contohlah, kita kat satu kawasan perumahan, kat satu kawasan perumahan ada surau. Kita dilantik jadi bendahari surau. Contoh. Ni sekadar contoh, sekadar contoh. Kita dilantik jadi bendahari surau. Lalu ketika mana kita dilantik menjadi bendahari surau, dalam masa yang sama kita berniaga, kita memang seorang peniaga pun. Perniagaan kita jadi makin maju. Jadi kita pun mulalah beli kereta baru, beli rumah baru, beli tanah. Dalam masa yang sama kita bendahari surau. Maka orang fitnah kita, alah ustaz tu dah beli kereta baru, beli tanah, beli rumah baru sebab jadi bendahari surau lah tu. Mesti songlak duit surau. Contoh. Jadi masa tu semua orang surau tuduh kita songlak duit surau. Macam mana perasaan kita? Kita tak curi pun duit surau. 1 sen kita tak ambil duit surau. Tapi semua orang tuduh dan semua orang percaya yang masa tu kita curi duit surau, rembat duit surau. Apa perasaan kita masa tu? Marah kan? Marah, sedih, kecewa, macam-macam perasaan nanti. Nak saman, ramai sangat. Tak larat kita nak saman. Kalau seorang fitnah, bolehlah kita saman seorang, jadi ramai semua cakap benda yang sama. Macam mana? Contoh. Lalu tiba-tiba tengah-tengah ramai tuduh kita, fitnah kita, rembat duit surau, curi duit surau. Tiba-tiba ada seorang datang, dia kata kat kita lah, dia kata, Tuan Haji, walaupun semua orang kat dunia ni tuduh Tuan Haji curi duit surau, saya seorang je tetap akan pertahankan Tuan Haji tak akan ambil duit surau. Saya kenal Tuan Haji. Saya yakin saya kenal siapa Tuan Haji. Saya yakin terhadap kejujuran Tuan Haji. Saya yakin dengan nama Allah, saya yakin Tuan Haji tak akan ambil 1 sen pun pada duit surau. Walaupun orang lain tuduh macam-macam, bagi saya Tuan Haji adalah jujur, amanah, tak akan ambil 1 sen pun. Contoh. Jadi masa tu kita yang sedih, kecewa, marah, orang fitnah, orang tuduh, tiba-tiba datang lelaki tu cakap macam tu kat kita, apa perasaan kita pada dia? Ya Allah, terharunya, gembiranya, ada juga orang percaya aku ni baik. Ketika mana semua orang tuduh aku jahat, curi duit, rembat duit, ada juga orang cakap aku baik. Masa tu kita punya gembira kat dia, Masya Allah. Allah saja yang tahu. Ini contoh analogi. Macam itulah juga, tuan-tuan dan puan-puan, ketika mana ramai orang kata Allah ada isteri, Allah ada anak, Allah murka sangat, marah sangat. Tiba-tiba datang seorang baca, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nampak simple je kan? Allah suka sangat, Allah bagi pahala 1/3 Al-Quran. Ada seorang sahabat, dia ni kalau jadi imam baca Qul Allah. Dia sikit-sikit baca Qul Allah. Maka ada sahabat lain ngadu kat Nabi, ya Rasulullah, dia ni sikit-sikit Qul Allah. Maka Nabi panggil dia. Nabi tanya betul. Dia pun jawab, inni uhibbu hadhihi surah. Saya suka sangat surah ni. Maka Nabi kata, inna hubbaha adkhalakal jannah. Cinta engkau pada surah ni akan masukkan kau dalam syurga. Sebab tu kita baca Qul huwallah, Allah suka sangat. Kita baca subhanallah, walaupun sekali Allah suka sangat. Hadis terakhir Imam Bukhari punya hadis dalam kitab Sahih Bukhari, kalimatani habibatani ila rahman khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan. 2 kalimah yang sangat dicintai oleh Ar-Rahman, sangat ringan pada lidah dan sangat berat pada timbangan. Apa dia? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Maha suci Allah dengan segala sifat-sifat yang layak terpuji baginya. Maha suci Allah yang maha agung. Simple dia. Allah suka sangat, tapi ayat tu sangat berat timbangannya di neraca timbangan. Jadi mana-mana ayat subhanallah, mana-mana ayat menyatakan keesaan Allah, inilah penerangannya. Allah sangat murka, benci pada orang yang kata Allah ada partner, Allah ada anak, Allah ada isteri, walaupun niat dia baik, nak menyempurnakan Allah. Dia kata tak mungkin satu orang tu boleh hidup tanpa pasangan, tanpa kawan, tanpa partner. Jadi dia pun kata Allah ada kawan, ada isteri, ada partner. Allah benci sangat dengan kata-kata dia. Dengan diri dia sekali Allah benci, Allah tak akan ampunkan. Jadi Allah sebut dalam penutup ayat ni, La ilaha illahu
Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maha suci Allah. Maha suci Allah itu maksudnya apa? Maha suci Allah daripada segala kelemahan, kekurangan. Kelemahan, kekurangan bagi Allah ialah kalau Allah ada isteri, Allah ada anak, Allah ada partner. Allah buat keputusan Allah mutlak dan keputusan Allah pasti berlaku. Kadang-kadang kita pengetua sekolah, kita buat keputusan. Tapi ramai cikgu-cikgu tak setuju, ramai cikgu-cikgu mogok bawah kita, contoh. Kita tak masuk ubah keputusan. Walaupun kita mengetua, contoh. Okay, kita Perdana Menteri, kita buat satu keputusan tapi ramai menteri-menteri bawah kita tak setuju. Ugut nak lompat parti. Kita pun tak masuk ubah keputusan. Lemah. Itu tanda kelemahan. Allah Ta'ala tak ada. Apa dia putuskan, semua orang akan akur, semua malaikat akur, semua para nabi akur. Walaupun semua orang tak setuju apa Allah kata jadi, jadi. Katakanlah Allah ada partner. Allah ada partner. Allah nak buat sesuatu, partner tak setuju. Maka apa Allah nak buat tadi, Allah Ta'ala akan pertimbangkan semula. Lemah. Sifat tu lemah bagi Allah. Allah tak layak bersifat dengan sifat lemah, iaitu Allah tak layak ada isteri, Allah tak layak ada anak. Okey, baik. Masuk muka surat baru. Yuriduna, mereka mahu. Masuk muka surat baru. Muka surat 192. Jadi habis muka surat ni tuan-tuan dan puan-puan, kita dah habis setengah juz 10. Kita masuk muka surat baru ni, kita nak masuk part kedua juz 10. Okey. Yuriduna, mereka mahu. An, untuk. Ada nun ke yuriduna, betul ke? Yuridu saja kan? Yuriduna ayutfi'u. Yuriduna, betul. Yuriduna, mereka mahu. An, untuk. Yutfi'u, memadam. Yutfi'u, memadam. Okey, tafa'a tu padam. Nur Allah, cahaya Allah. Nur Allah, cahaya Allah. Bi dengan afwahihim, mulut-mulut mereka. Afwahihim, mulut-mulut mereka. Wa sedangkan ataupun padahal. Wa sedangkan ataupun padahal. Ya'ba enggan. Ya'ba enggan. Nah, tidak mahu. Ya'ba enggan, tidak mahu. Allahu, oleh Allah. Illa melainkan an bahawa yutimma menyempurnakan nurahu cahayanya walaupun terjemah walaupun kariha membenci al-kafirun oleh orang-orang kafir. Al-kafirun oleh orang-orang kafir. Okey, Puan Nur Zakiyah, terjemahkan Puan Nur Zakiyah. Okey, Ustaz. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Mereka mahu untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, sedangkan enggan oleh Allah, melainkan bahawa menyempurnakan cahayanya walaupun benci oleh orang-orang kafir. Okey, baik. Terima kasih Puan Zakiyah. Allah sambung lagi tentang kesalahan Yahudi dan Nasrani. Minggu lepas 29, Allah kata orang Yahudi dan Nasrani ini mereka tidak beragama dengan agama yang benar. Jadi apa kesalahan mereka? Kesalahan mereka pertama sekali kata Allah ada anak, Uzair ataupun Nabi Isa. Kesalahan mereka pula selepas pada tu anggap ulama-ulama mereka, rebai-rebai mereka, rahib-rahib mereka sebagai Tuhan. Kesalahan mereka seterusnya ialah kenapa? Jadi ayat-ayat macam ni, ayat 30, 31, 32 ni, Allah nak kata kenapa kamu kena perangi Yahudi dan Nasrani. Sebab-sebabnya itulah. Sebab ayat 30, 31, 32 ni sebab dia ialah kerana mereka ni, yuriduna ni dalam grammar memberi makna fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' memberi makna present tense dan juga future tense. Yuriduna ni maksudnya mereka senantiasa mahu. Mereka selalu mahu. Mereka sentiasa, mereka selalu mahu untuk memadam cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Baik. Pertama kita bincang cahaya Allah dulu. Cahaya Allah ni ada 3 maksud. Pertama cahaya Islam, yang kedua cahaya Al-Quran, yang ketiga cahaya Nabi Muhammad SAW. Okey, Islam Allah panggil cahaya, Nabi Muhammad Allah panggil cahaya, Al-Quran Allah panggil cahaya. Contoh cahaya Islam. Okey, contoh cahaya Islam, Allah tengok surah Al-Baqarah
Tolong baca dia Puan Yusriza boleh? Puan Yusriza, tolong baca surah Al-Baqarah. Boleh Ustaz? Muka surat 43 ayat atas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Ia mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah syaitan yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan. Okey, cukup. Terima kasih Puan Yusriza. Satu ayat lagi. Puan Yusriza. Muka surah Al-An'am, muka surat 143 ayat 122. Yang diterjemahkan tadi Puan Yusriza kata cahaya iman. Iman tu cahaya Islam lah. Cahaya iman, cahaya Islam. Ayat dia nur. Okey, nur. Kat skrin pun cahaya iman. Cahaya iman, cahaya Islam. Dah tu. Maksudnya dia beriman, masuk Islam. Okey, muka surat 143 ayat yang ke-122. Okey, 122. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami berikannya cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang ramai. Sama dengan orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka lakukan. Okey. Terima kasih Puan Yusriza. Apa ayat ni? Allah nak beritahu perumpamaan orang kafir masuk Islam dengan orang kafir yang sampai bila-bila tak masuk Islam. Sama tak orang yang mati, maksud mati tu dia kafir, lalu kami hidupkan dia, lalu kami bagi pada dia cahaya. Maksud cahaya ni apa? Cahaya iman, cahaya Islam. Yang mana dengan cahaya tu dia boleh berjalan di hadapan orang ramai. Sama tak dia dengan orang yang sentiasa dalam kegelapan, tak pernah keluar daripada kegelapan tersebut. Ayat ni turun untuk Hamzah dan juga Abu Jahal. Jadi ada perkataan cahaya kan? Tadi perkataan cahaya ni perkataan cahaya. Jadi maksud cahaya ni cahaya iman, cahaya Islam. Ni satu. Yang kedua makna cahaya adalah cahaya Al-Quran. Tengok muka, tolong baca dia. Puan Nur Hidayah Ahmad, tolong baca boleh? Surah An-Nisa. Muka surat 105. Ada? Puan Nur Hidayah Ahmad ada? Ada Ustaz. 105 ayat. Ayat yang ke-174. Jadi tadi nur pertama terjemah dia nur Islam, nur iman. Sekarang nur maksudnya Al-Quran. 174 lah. Ya, 174. Betul? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sesungguhnya sampai kepadamu bukti kebenaran daripada Tuhanmu Muhammad dengan mukjizatnya dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang iaitu Al-Quran. Okey. Al-Quran merupakan cahaya terang benderang. Al-Quran nur. Okey, baik. Tolong baca Puan Maisarah Mukhtar, tolong baca boleh. Ni Nabi Muhammad pula Allah panggil nur. Muka surat berapa ni? Okey, muka surat 110. Muka surat 110 ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Surah Al-Maidah ni. Puan Maisarah Mukhtar ada? Ayat 15 Okey. Wahai ahli kitab. Yang tadi. Betul. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Okey. Ada tak terjemah apa cahaya daripada Allah? Tak ada dia letak yang cahaya dari Allah dan kitab, lepas tu dia ada nombor 270 dia sebut tafsiran cahaya maksudnya Nabi Muhammad SAW dan kitab maksudnya Al-Quran. Okey. Jadi cahaya tu siapa dia? Puan Maisarah? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Okey, betul. Terima kasih Puan Maisarah. Tengok. Jadi cahaya, bila Quran sebut cahaya, sama ada cahaya tu cahaya Islam, cahaya iman, ataupun cahaya Al-Quran, ataupun cahaya Nabi Muhammad SAW. Okey, baik. Masuk ayat kita balik. Kita dah tahu makna cahaya. Allah Ta'ala kata, mereka Yahudi dan Nasrani, mereka senantiasa nak memadam cahaya Islam, cahaya Al-Quran, ataupun cahaya Nabi Muhammad SAW dengan mulut-mulut mereka. Kenapa mereka senantiasa, kenapa Allah sebut mulut-mulut mereka? Sebab masa surah ni turun, kegemilangan Islam telah pun naik, kegemilangan Islam telah pun tersebar, kekuatan Islam telah pun meluas
orang kafir, Yahudi ke, Nasrani ke, musyrikin, mereka tak berani lagi nak lawan dengan pedang. Tahu dah, lawan dengan pedang tak boleh menang. Sebab tu mereka sanggup tunduk bayar jizyah tu. Ayat kita sebelum ni kat ayat 29. Sebab tu mereka sanggup tunduk bayar jizyah, bayar cukai pada orang Islam. Sebab apa? Nak lawan tak boleh dah. Ngalah je dah, duduk je lah bawah negara dia, bayar je lah cukai dia minta setiap tahun. RM1,124 tu. Contohlah. Kenapa mereka sanggup bayar cukai? Sebab mereka tahu nak lawan tak boleh. Daripada lawan mati, baik duduk je dengan aman kat negara Islam, bahawa pemerintahan mereka dengan aman, bayar je cukai tahunan. Anak bini tak payah bayar pun, kita yang tua dewasa je kena bayar. Walaupun mereka sedar mereka tak boleh nak lawan, nak hancurkan Islam dengan senjata, dengan kuasa, dengan kekuatan, tapi mereka masih berusaha memburukkan Islam, menjatuhkan Islam dengan mulut. Ni, dengan mulut mereka akan cakap apa saja. Zaman sekarang mereka keluarkan kenyataan apa saja dan mereka tulis apa saja. Tujuan mereka nak padam cahaya Islam. Tujuan mereka nak padam cahaya Islam. Islam pengganas, Islam minat kat budak perempuan kecil. Dia pun katalah Nabi Muhammad kahwin dengan budak perempuan kecil. Semua kata-kata ni niat mereka, tujuan mereka. Okay, mereka ada setengah tempat mereka mampu lawan dengan senjata, mereka guna senjata. Yang mereka tak boleh guna senjata, mereka guna mulut. Mereka guna lidah untuk senantiasa memadam cahaya Islam. Orang Yahudi sejak zaman dulu lagi, bila Islam datang, mereka usaha nak padam agama Islam. Mereka usaha nak buat orang Islam keluar pada agama Islam. Baik Yahudi, baik Nasrani, baik musyrikin, semua sama. Mereka seboleh-boleh nak buat orang Islam ni terpadam terus. Mereka nak buat agama Islam tak ada langsung, ajaran Nabi tak ada langsung, pegangan Quran tak ada langsung. Mereka nak buat, itu cita-cita mereka. Tengok surah Al-Baqarah, boleh? Muka surat. Tolong baca dia, Puan Aliza Ali, tolong baca boleh. Surah Al-Baqarah. Nak cerita mereka punya keinginan. Okey. Okey, muka surat 17. Ayat 109. 17 ayat 109. Bismillahirrahmanirrahim. Ramai dalam kalangan ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali kerana rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sehingga Allah memberi perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Okey. Terima kasih Puan Aliza. Tengoklah. Allah kata ramai di kalangan ahli kitab nak buat kamu jadi kafir balik setelah kamu beriman. Maksudnya bagi dia tak nak langsung ada nama Islam, orang Islam, pegangan Islam atau hukum, tak ada langsung. Zaman mereka berkuasa, mereka guna kuasa. Zaman mereka tak berkuasa, mereka guna mulut-mulut. Maksudnya mereka senantiasa guna mulut untuk fitnah, untuk jatuhkan Islam, untuk rosakkan nama baik Islam. Mereka telah pun berjaya beberapa kali. Contohnya, mereka guna mulut fitnah isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Mereka guna mulut tu. Masa Nabi kat Madinah, Nabi berkuasa kat Madinah. Orang Islam berkuasa kat Madinah. Mereka nak lawan tak boleh. Jadi mereka guna mulut fitnah isteri Nabi. Buat benda tak elok dengan Safwan bin Mu'attal. Berlakulah peristiwa isteri Nabi dituduh berzina. Guna apa? Guna mulut. Zaman sekarang tuduh Islam pengganas, Islam bawa keganasan, Islam juga guna orang kafir. Jadi mereka guna mulut untuk memadam cahaya Islam. Tapi Allah kata apa dia? Allah enggan untuk menjayakan kehendak mereka. Allah Ta'ala enggan, Allah Ta'ala tidak membenarkan kehendak mereka tercapai, melainkan yang Allah nak, Allah tetap akan sempurnakan cahaya agama ini. Walaupun orang kafir membenci. Ini janji daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada kita. Orang kafir usahalah guna mulut ke, guna senjata ke, guna kuasa ke, bergabung ke semua mereka, Allah Ta'ala tidak akan menjayakan mereka. Setiap kali mereka menyalakan api untuk menghancurkan Islam, Allah Ta'ala akan padam api nyalaan api mereka. Tengok surah Al-Ma'idah. Tuan Sofi tolong baca surah Al-Ma'idah boleh, Tuan Sofi? Boleh Ustaz. Muka surat 118 tak silap saya lah, 118 bawah sekali. Surah 18 ayat 64.
Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Tidak demikian, tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka. Dia menafkahkan sebagaimana dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka. Dan kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan Allah, memadamkannya, dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Okey, semula Tuan Safi, setiap kali ke setiap mereka tu penutup dia? Setiap kali kot. Setiap mereka menyalakan api. Setiap mereka, bukan setiap kali Bukan, setiap mereka. Daripada saya punya ni lah, setiap mereka. Patutnya setiap kali tu. Setiap. Nah, okey, tak apa, semula setiap mereka boleh tak? Setiap mereka. Ustaz Kullama tu, kalau tengok, okay, cuba Tuan Safi share kat skrin. Mungkin share kat skrin. Kullama tu, setiap kali mereka menyalakan api peperangan terhadap Islam, atfa'aha Allah Ta'ala akan memadamkannya. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Tak kenalah Tuan Safi. Cuba buat bahasa Inggeris punya Tuan Safi. Mungkin betul. Saya rasa tak kenalah ni. Setiap mereka, bukan setiap mereka. Kullama tu setiap kali. Every time. Tuan Safi ya. Every time they. Setiap kali kan? Setiap kali ya. They setiap masa kindle. Mereka. Kindle tu apa? Menyalakan Setiap kali mereka menyalakan api peperangan against you. Maksudnya mereka menyalakan api peperangan nak lawan kau, nak jatuhkan kau, Allah Ta'ala akan padamkannya. Okey, terima kasih Tuan Safi ya. Jadi penerangan setiap mereka, terjemah setiap mereka tu mungkin silap lah. Mungkin tersilap. Kita kata mungkin tersilap. Okey. Okey, baik. Terima kasih Tuan Safi. Jadi Allah kata orang Yahudi Nasrani ni setiap kali mereka menyalakan api peperangan untuk melawan Nabi, lawan Islam, lawan Quran, atfa'aha Allah Ta'ala akan padamkan api tersebut. Mereka akan cuba kok mana cara pun untuk memadam cahaya Islam. Jadi jangan pelik lah kalau kita kata ada konspirasi nak jatuhkan Islam. Memang ada pun, Quran kata ada. Ada konspirasi perancangan nak jatuhkan Islam. Betul, memang betul. Tapi yakinlah, di sebalik perancangan mereka tu, Allah kata apa? Allah takkan biarkan benda tu berlaku walaupun orang kafir tak suka. Allah Ta'ala, walaupun orang kafir tak suka, Allah Ta'ala tetap akan menjayakan Islam, meninggikan Islam. Hari ini, orang Islam hanya fikir, sibuk nak mencari, sibuk nak mengkaji apakah perancangan orang kafir untuk hancurkan Islam. Maka keluarlah teori-teori konspirasi yang kadang-kadang masuk akal, kadang-kadang tanpa apa tak masuk akal langsung. Jadi bila ditanya, ni semua perancangan Yahudi. Yahudi rancang nak hancurkan Islam sejak Nabi Muhammad belum lahir lagi. Jadi tak pelik kalau orang Yahudi sentiasa berusaha nak hancurkan Islam. Tak pelik. Memang mereka merancang nak padam cahaya Islam sebelum Nabi Muhammad lahir lagi. Allah sambung dengan ayat kita, yuriduna, mereka senantiasa mahu nak padam cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Kalau mereka tak berkuasa, kalau mereka berkuasa, mereka guna kuasa mereka. Tapi Allah nak beritahu, sebanyak mana pun usaha mereka, sehebat mana pun perancangan mereka, Allah takkan benarkan benda itu berlaku. Allah takkan benarkan benda itu berlaku. Jadi orang Islam hari ini duk sibuk fikir apa perancangan mereka nak rosakkan Islam. Bagi masa perah tenaga fikir benda tu. Orang Islam tak fikir ke? Yang Allah Ta'ala kata, Allah tak benarkan benda tu berlaku. Yang Allah nak buat apa dia? Yang Allah nak buat ialah sempurnakan ajaran agama Islam. Sempurnakan agama Islam. Itu yang Allah nak buat. Jadi orang yang, kalau cakap jahil kasar sangat kan, orang yang tak betul adalah orang yang sibuk fikir apa yang manusia nak buat.
Sedangkan manusia nak buat apa jadi ke tak jadi? Takkan jadi. Tapi apa yang Allah buat akan jadi tak? Jadi. So apa yang manusia nak buat? Yang manusia nak buat, padam cahaya agama Allah. Apa Allah nak buat? Sempurnakan agama Allah. Jadi kenapa kita nak fikir apa yang manusia nak buat? Oh, ni perancangan mereka ni, teori konspirasi daripada puak sekian-sekian nak rosakkan manusia, nak gini. Benda tu memang orang kafir dah lama rancang. Nak fikir buat apa lagi? Tetapi apa Allah kata? Allah akan sempurnakan cahaya agama Islam. Jadi yang kita nak buat yang mana? Yang kita nak bagi masa, bagi tenaga, bagi fokus yang mana? Kita nak bagi masa, tenaga, fokus fikir apa manusia nak buat ke? Ataupun kita nak bagi masa, bagi tenaga, bagi fokus apa yang Allah nak sempurnakan? Tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala tetap akan sempurnakan ajaran agama Islam. So apa kita perlu buat? Sama ada kita terlibat dalam menyempurnakan agama Islam ataupun kita tidak terlibat dalam usaha menyempurnakan agama Islam tu tak akan sempurna nanti. Ni dalil dia. Kita orang Islam buat bodoh, buat tak tahu je hari ni. Nak semayang, tak nak semayang sudah. Contohlah. Yang dah berdakwah pun berhenti. Pencen tak nak berdakwah dah. Contoh. Agama Islam tu tak akan sempurna juga nanti. Orang Islam semua tak nak berdakwah. Allah tak susah pun. Allah pilih orang kafir, yang ini kafir, penentang Islam. Allah pilih jadi manusia terbaik, Islam terbaik. Mereka pula sibuk sebarkan Islam. Depan mata kita ramai je hari ni. Ustaz-ustaz mu'alaf yang jauh lagi semangat berdakwah banding kita orang Islam. Katakanlah orang Islam yang ada kat muka bumi ni semua malah berdakwah dah hari ni. Malah berdakwah, malah beramal. Tak susah bagi Allah. Pilih orang baru lagi bagus pada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tak perlu sibuk nak fikir apa perancangan Yahudi, Nasrani, Musyrikin, Buddha, Hindu nak rosakkan Islam. Tak payah fikir. Sebab memang tu perancangan mereka. Allah dah sebut. Yang kita nak fikir, Allah nakkan sempurnakan ajaran agama kita. Jadi macam mana kita nak melibatkan diri agar agama Allah sempurna? Tu poin dia. Kita duk fikir perancangan Yahudi, perancangan Nasrani, perancangan macam-macam lah. Itu perancangan mereka. Memang mereka duk rancang pun. Apa perancangan kita? Tu poin saya. Oh, mereka rancang sebab tu mereka buat gini. Ya. Kalau tak berlaku apa yang berlaku ini pun, memang mereka dah sentiasa merancang. Itu perancangan mereka. So perancangan kita apa? Allah sebut Allah nak sempurnakan agama Islam ni. Apa perancangan kita? Untuk kita terlibat dalam usaha nak menyempurnakan agama Allah ni. Kalau kita tak terlibat pun agama Allah tetap sempurna. Kalau kita terlibat, kalau kita melibatkan diri dengan berdakwah, amal agama dengan sempurna, sebarkan kebaikan, sebarkan agama, tuan-tuan dan puan-puan, bila agama sempurna nanti, kita ada share kita. Kita ada bahagian kita. Okay? Kita tak nak terlibat dalam dakwah. Okay? Agama tetap akan sempurna juga nanti. Kita tak dapat apa-apa lah. Sebab kita tak terlibat apa langsung. Contoh kat masjid kat tempat kita ada orang nak bina masjid. Kita tak pernah bagi 10 sen pun dan kita tak pernah tolong bagi sumbangan tenaga 1 hari pun. Contoh, ni sekadar contoh. Nanti bila masjid tu siap, setiap kali orang datang semayang kat masjid tu, siapa yang ada keluarkan belanja walaupun RM10, siapa yang ada bagi pengorbanan tenaga walaupun 1 hari, dia akan dapat share dia. Setiap kali orang semayang, setiap kali orang beribadat, orang tazkirah, orang belajar agama, dia dapat share dia. Betul kan? Kat tempat kita kalau buat masjid. Macam itulah juga, kalau kita berusaha untuk menaikkan agama Allah, kita berusaha bagi masa, bagi tenaga, bagi wang ringgit untuk agama Allah jadi makin maju. Kita bagilah apa-apa usaha, apa-apa tenaga pun kita bagi sumbangan idea ke, bagi sumbangan masa, tenaga, wang ringgit untuk agama Allah maju. Bila agama Allah dah maju, kita ada share kita, ada bahagian kita. Jadi poin saya, tak perlu sibuk fikir apa perancangan orang kafir nak padam cahaya Allah. Sebab apa? Tak ada faedah pun kita boleh fikir. Kalau tak ada faedah pun kalau kita tahu perancangan mereka, tak ada faedah pun kalau kita dapat kaji apa niat jahat mereka. Kita boleh halang ke? Besar sangat ke kuasa kita, kuasa negara kita ada untuk kita halang perancangan mereka? Tak boleh. Yang boleh halang perancangan mereka adalah Allah. Jadi tugas kita, fokus kita, buat apa yang Allah nak kita buat. Bukan tugas kita, bukan fokus kita nak cari apa yang mereka rancang. Tak. Allah sebut dalam hadis, dalam Quran, Allah Ta'ala kata, mereka akan senantiasa berusaha untuk buat orang Islam fail. Tapi Allah kata, kalau kamu bertakwa, buat baik, Allah Ta'ala akan pelihara. Tengok surah
Ali Imran. Tolong baca boleh Puan Izawani surah Ali Imran. Mereka merancang, biarkan mereka merancang. Yang penting apa perancangan kita nak berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surah Ali Imran saya cari muka surat ajak juz 4. Kalau orang Islam dapat kebaikan, mereka sakit hati. Kalau orang Islam, okey, muka surat 65. 65. Boleh ya? Puan Izawani 65 ayat 120. Ni, orang ni nak cerita tentang, baca 3 ayat boleh Puan Izawani. Ni cerita orang kafir lah ni. Ayat 118, 119, 120. 3 ayat. Last kan? Sorry ambil masa lebih sikit. 18 sama 10. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang yang bukan daripada kalangan kamu, seperti Yahudi, Nasrani dan munafik, menjadi teman karib yang dipercayai. Mereka tidak akan berhenti berusaha mendatangkan kesusahan kepada kamu. Mereka sukakan apa yang menyusahkan kamu. Telah pun nyata kebencian mereka pada pertuturan mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sesungguhnya kami telah jelaskan kepada kamu ayat-ayat kami jika kamu memahaminya. 119. Inilah kamu, wahai orang beriman, kamu sahajalah yang suka dan percayakan mereka, sedangkan mereka tidak suka kepada kamu. Kamu juga beriman kepada segala kitab Allah, sedang mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Apabila mereka bertemu dengan kamu, mereka berkata, kami beriman. Tetapi apabila mereka berkumpul sesama sendiri, mereka menggigit hujung jari dengan geram marah kepada kamu. Katakanlah, wahai Muhammad, matilah kamu dengan kemarahan kamu itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan segala isi hati yang ada di dalam dada. Terus. 120. Jika kamu beroleh kebaikan, maka mereka akan merasa kecewa, dan jika kamu ditimpa bencana, mereka bergembira dengannya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka tipu daya mereka tidak akan membahayakan kamu sedikit pun. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka lakukan. Okey, terima kasih Puan Izawani. Daripada atas tadi, Allah cerita jahat mereka. Waddu ma'anitum, kat skrin ada. Apa waddu ma'anitum ayat ke-118, Allah Ta'ala kata apa dia? Mereka suka pakai, Tuan Safi, tolong bawahkan sikit terjemah Tuan Safi. Bawahkan sikit terjemah 118, tak nampak. Terjemahan. Okey, tengok. 118. Allah Ta'ala kata apa dia? Mereka sukakan apa yang menyusahkan kamu. Orang Islam dapat bencana, dapat musibah, dapat kesusahan, mereka suka. Gembira sangat. Orang kafirnya perangai. Telah pun nyata kebencian daripada mulut mereka. Kat mulut dah keluar dah kata-kata tak suka. Islam penggandah, kahwin budak kecil, macam-macam lah, tak adil, macam-macam kata-kata. Tu yang kat mulut yang kita dengar. Yang dalam hati lagi besar. Benci kat Islam lagi besar dalam hati tu. Tu poin 118. Yang 120, Allah kata, kalau kamu dapat kebaikan, mereka sakit hati sangat. Tapi kalau kamu ditimpa bencana, musibah, mereka gembira sangat. Inilah perancangan orang kafir. Itulah yang ada dalam hati orang kafir. Itulah yang mereka duduk sembang belakang kita. Itulah yang mereka duduk rancang belakang kita. Tapi Allah kata apa dia? Kita mana boleh nak cek? Kita boleh nak kaji perancangan mereka. Kita tak tahu perancangan jahat mereka. Tapi Allah pesan, kalau kamu bersabar, maksud bersabar tu sabar mentaati perintah Allah, sabar tinggalkan larangan Allah, sabar dalam berusaha berdakwah ajak orang pada kebaikan. Dan kamu bertakwa. Tipu daya mereka yang kamu tak tahu apa dia, perancangan mereka yang kamu tak tahu apa mereka rancang, sedikit pun tidak akan mudaratkan kamu. Tu poin ni kita hari ni. Jadi kita duk cari apa konspirasi mereka, apa perancangan mereka. Buang masa. Allah beritahu kamu teruskan beramal, teruskan bertakwa, yakinlah tipu daya mereka Allah Ta'ala akan halang daripada menyakitkan kamu sedikit pun. Boleh, kita berhenti sini dulu, kita sama minggu depan insya-Allah. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, minta maaf pada tuan-tuan, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi minggu depan. Terima kasih Ustaz. Recording Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Tuan Sofi. Ya, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.